اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah bagi muka surat 69, baris yang keempat daripada atas. Muka surat 69, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Siratul mustaqim, siratul mustaqim. Dan wajib kita i'tiqad, dan wajib kita i'tiqad bahawa sekalian manusia, walau kafir dan anbiya, para nabi, dan orang yang masuk syurga dengan tidak hisab sekalipun, dan orang-orang yang masuk syurga. Jadi Jawi tu, hak baru tu, masuk tu jadi macam mausuk. Jadi mim alif waw. Waw tu wak bulat lah, takkan mausuk pula. Mausuk gitu. Min alif waw mau. Sing wakah mausuk. Oh, nak makan sup katih orang ni. Kesuk tulang. Mausuk. Min alif waw. Waw tu wak bulat. Tak ada. Waw tu tak ada. Dan orang-orang yang masuk syurga, syurga tak ada titik tau, macam sing tau. Shin, bukan sin, shin. Dan orang-orang yang masuk syurga dengan tidak hisab sekalipun. Kesemuanya orang kafir dan anbiya dan orang yang masuk syurga dengan tiada hisab ni, kesemuanya mesti lalu di atas siratil mustaqim. Apa dia sirat ni? Iaitu sirat ni jambatan. Jambatan yang dibentang di atas neraka. Jambatan yang dibentang di atas neraka, yang dibentang di atas dipanggil apa itu? Atas belakang. Jadi neraka Jahannam lapis paling atas.
Jadi titiang sirak ni dibentang atas belakang neraka, panggil apa? Iaitu jambatan yang dibentang di atas neraka Jahannam. Dia neraka Jahannam lah hak atas tu. Hak atas sekali itu neraka Jahannam. Kemudian turun ke bawah neraka Lazza, neraka Hutamah, neraka Sa'ir, neraka Sakar, neraka Jahim. Hak yang lapis paling bawah, lapis yang ketujuh, neraka Hawiyah, tempat seksaan orang munafik. Jadi dia selapis. Maknanya kalau duduk neraka Hawiyah buat munafik, dia akan jatuh melalui neraka Jahannam, turun tu, sampailah di tempat dia, neraka Hawiyah. Jadi neraka lapis atas sekali, neraka Jahannam, tempat seksaan orang mukmin yang banyak dosa. Yang akhirnya orang mukmin sekaliannya akan dikeluarkan dari neraka Jahannam, dimasukkan ke syurga, yang mana akhirnya neraka Jahannam ni diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka Jahannam ni belah atas. Jadi titiang sirak ni jambatan yang dibentang di atas muka ada ke belakang, di atas muka neraka Jahannam, supaya dijemberang kepada syurga, supaya dijemberang. Jemberang ni tak ada bahasa buku tau. Menyeberangi ada tau. Menyeberangi tu ada tau. Dan ni supaya dijemberang. Kalau kita bahasa Melayu kita supaya kita cakap jemerang juga. Kita cakap jemerang tau. Jemerang lah sikit. Jemerang lah kita cakap. Ni jemberang. Tak apalah. Tulisan Jawi Pati Paridah ni tak sedok kosek lah. Kita sebutlah jemberang. Lepas tu kalau Terengganu, jeberang. Kalau bahasa buku, supaya diseberangi. Gitu. Supaya diseberangi kepada syurga. Gitu. Supaya menyemberangi. Supaya menyemberangi. Menyeberangi. Menyeberangi. Gitu. Bukan menyemberangi tau. Supaya menyeberangi. Dah kita ni supaya dijemberang. Kalau kita Terengganu supaya jeberang. Dalam kita pakai belaka lah ni. Kalau bahasa buku kok, supaya diseberangi kepada syurga. Syeng ra ge, syurga. Ni syeng ra je. Syarrung ni jahat. Tadi syurga sing ra ka, sing ra ge, sing. Ni syeng ra je, ge tak ada. Ni cerita orang Melaka lah ni. Syeng ra ni syarrung lah jadinya. Syar ni kejahatan. Supaya dijemberang kepada syurga. Dan siapa ada amalan yang cukup, nescaya terus ke syurga. Bukan teruslah. Menyemberangi, tak jatuh, terus ke syurga. Dan siapa amalan tidak secukup, nescaya jatuh ke dalam neraka. Dan wajib kita i'tiqad. Ini pegangan lagi ni. Hak rukun iman yang kelima. Beriman dengan hari kesudahan.
Beriman dengan hari akhirat. Jadi hak ni termasuk di bawah beriman dengan hari akhirat. Dan wajib kita i'tiqad bahawa sekalian manusia walau kafir dan anbiya, nabi-nabi dan orang-orang yang masuk syurga dengan tidak hisab, sekalipun kesemuanya mesti lalu di atas siratul mustaqim, titiang sirat. Dalam kitab sebut sirat je, tak sebut siratul mustaqim. Sirat ni dari segi lughahnya at-tariqul wadih, jalan yang terang. Tu dari segi lughah lah. Tapi sini sirat ni adalah jambatan. Jambatan yang dipanggil mamdudun, yang dibentang atas belakang neraka Jahannam. Tu dia, tapi sini sebut siratul mustaqim. Dalam Faridatul Faraid, ni Pati Faridah. Dalam Faridatul Faraid tak ada, sebut sirat sahaja. Sirat. Jadi sekian manusia walaupun kafir, kesemuanya mesti lalu di atas titiang sirat. Orang kafir pun lalu jugalah meniti titiang sirat juga. Tapi berapa lakah tak tahulah nak menitinya. Ini orang kafir yang menitilah. Dan tidak dinafikan ada orang kafir yang tidak akan meniti titiang sirat. Orang kafir mana ni? Orang kafir yang dicampur daripada mahsyar kepada neraka tanpa meniti. Ni. Ada ni. Orang yang beriman ada yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi kena meniti titiang sirat dahulu. Ada orang kafir masuk neraka tanpa hisab. Bahkan langsung tidak meniti titiang sirat, dicampur daripada mahsyar terus kepada neraka tanpa melalui titiang sirat. Orang beriman sebahagiannya masuk syurga tanpa hisab. Orang kafir ni ada yang masuk neraka tanpa hisab. Tak kira bicara dah. Yang masuk neraka tanpa hisab ni, titiang sirat pun mereka tidak akan melintasi. Ada. Sebaliknya Allah Ta'ala campur daripada mahsyar terus kepada neraka bila siratin, tanpa melintasi titiang sirat. Tapi hak kebanyakan kafirnya akan melintasi titiang sirat. Melintasi itu melangkah banyak mana pun tak tahulah. Sebab ketika meniti titiang sirat ni, semua akan diam. Semua akan diam. Tak ni? Melainkan para anbiya aja. Para anbiya yang berdoa, Allahumma sallim. Sallim. Ya Allah, selamatkan ya Allah. Selamatkan ya Allah. Para anbiya aja yang mulutnya boleh berdoa. Yang lain daripada anbiya tak ketik. Pada tak ketik. Kenapa tak ketik? Senyap di. Ada senyap di. Faham? Tak ketik faham? Tak ketik. Senyap di. Senyap di ya. Senyap. Tak ketik ya bung. Kenapa tu? Diam.
Makna masa mutiara syirak ni, walaupun siddiqin, walaupun mereka yang masuk syurga tanpa hisab sekalipun, kesemuanya sakitun, diam mereka. Walaupun siddiqin, walaupun mereka yang masuk syurga tanpa hisab, ketika mutiara syirak senyap. Senyap tupah, sebut tak? Senyap tupah tau. Senyap di tak je dengar. Aja dengar. Senyap di. Senyap di, senyap tupah. Apa lagi sebut? Senyap apa? Hak senyap tu. Dak ketek tu, dak ketek tu. Senyap. Tak bunyi. Walaupun siddiqi, walaupun mereka yang masuk syurga tanpa hisab, istimewa sangat-sangat dah. Tapi ketika menitian syirak, kesemuanya senyap belaka. Melainkan anbiya, nabi-nabi, mereka berdoa, Allahumma sallim, sallim. Bagi dinyatakan dalam hadis yang sahih. Nabi je boleh cakap, boleh berdoa lah, mulut tu keluar suara. Macam gini tau, ketakutan, terserempak dengan hantu. Sempat baca apa? Sempat baca apa? Baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Tak pernah tengok hantu. Tak pernah kita ni tau. Tak pernah. Jangan kalau pondok. Pondok ni, tutup guru, dia beli tanah jauh daripada orang. Murah. Dekat dengan orang ni tak mampu nak beli sebab mahal. Tempat dia beli tu cerok, pada cerok hujung kampung. Cerok. Macam pondok Pasir Tumbuh tu. Tu cerok. Sekarang ni bandar dah. Pondok Pasir Tumbuh tu kan. Ki kanan tu pembangunan belaka dah Pembangunan belaka dah. Dahulu masa saya duduk Pondok Pasir Tumbuh, luar nak masuk dalam tu tak ada apa-apa pun. Pernah pergi Pondok Pasir Tumbuh. Sekarang ni kot luar tu macam-macam bangunan dah ada. Macam-macam rumah dah ada. Dulu dah. Takut juga dulu nak berjalan. Dia tu guru ni, dia duit tak berapa ada. Beli tanah hak jauh daripada orang, murah lah. Jauh dari orang ni murah lah, cakap murah. Faham-faham lah jauh dari orang ni. Tepi-tepi sungai, kadang-kadang situlah orang buang acok. Kena acok? Tahu acok? Tahu acok tak? Tahu acok? Itulah hak. Dia panggil apa? Lah, tutup bomo tu kan. Buang-buang atu situ buang acok dia panggil tau. Wak pondok situ go. Tu kalau kena kawasan orang perempuan go, sekejap-kejap jeri. Kejap-kejap jeri. Tu tempat dia tu pergi wak rumah. Dia wak pondok. Marah dia lah nya. Ni jangan. Buka tikap pondok. Buka tu jolodoh. Nak kata mana? Nak baca apa? Nak baca apa? Nak baca ayat kursi? Nak baca apa? Apa panggil apa? Pusat mana? Pucat kesi. Tak? Pucat kesi lah jawapan dia. Kelu lah. Tak boleh nak baca. Tak suruh baca lah. Ada? Ni orang lain lah. Dia baca ayat kursi. Hatu tu baca juga. Jin Islam berkali jin Islam. Dia baca ayat kursi. Dia turut baca. Siapa ke wala ya'uduhu hifzuhuma tu. Hatu dia apa pun tak boleh baca. Ulang situ dia lari lah. Hak awal tu dia boleh baca. Anda nak kata mana? Kau tidur malam tak boleh tidur, so ceritalah. Kita lena je ditindih. Kita lena je ditindih. Kadang-kadang nak marah, tunjuk kat mukamu. Kalau tunjuk berabok lah lagi. Tapi dah
Tak nampak muka dia. Tapi tak boleh tidur lah. Sebab kita lena, dia tindih. Pada ni. Atau apa? Tindih lah. Tindih dia atu kan. Atu tindih. Nak kena tau. Tak boleh tidur. Percerah. Bangun pagi bekok mata. Kita lena, ditindih. Tak boleh nafas. Keju. Nak tidur semula tu payah dah. Lena ditindih, keju. Ha, kan? Duk pondok macam-macam lah. Ngosek. Dah tepat dia. Jadi kalau kita ketakutan, boleh baca. Ni titiang syirak ni. Tak ada. Walaupun siddiqin, walaupun masuk syurga tanpa hisab, tak. Sakitun belaka. Diam. Tak cakap. Para anbiya je boleh berdoa. Bukan bercakap, mana boleh berdoa. Makna yang lain daripada anbiya ni tak boleh nak berdoa. Mana ni? Apa? Clue mana? Ada clue? Lidah tu. Tak boleh tu. Ni ketika meniti titiang syirak. Yang mana titiang syirak ni? Titiang syirak, rupa asal titiang syirak ni lebih halus daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Ni ada didatangkan daripada riwayat hadis Nabi sallallahu, mana lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Inilah yang masyhurnya. Ini yang masyhur. Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pisau, daripada mata pisau. Ini rupa asal. Tetapi bagi mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, besar luah titiang syirak. Kalau tadi tu rupa asal. Orang kafir, menitiang syirak seumpama tadilah. Lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pisau. Jadi orang kafir nak meniti titiang syirak ni, jauh mana dia boleh meniti? Sebab titiang syirak rupa asal ni naik 1000 tahun, tengah 1000 tahun, turun 1000 tahun. Bayangkan. Jadi makna orang kafir walaupun boleh meniti titiang syirak, dia boleh meniti setara mana? Boleh meniti setara mana? Kemudian pula titiang syirak ni tak ada memegang. Ada ni? Ada kan mainan tu orang meniti atas tali ke apa ke, atas tak ada memegang. Ke mana? Ataupun tak ada memegang satu. Lepas tu hak duk bawah tu. Malaikat hak jaga neraka tu kait. Jolok. Jolok lain, kait lain tau. Kait gini. Jolok. Dah. Mana malaikat jaga neraka bawah duduk kait. Ada kait. Kait lah macam kait. Satunya jolok. Dia kalau tahu kait ni macam kelapa sawit tu lah. Kalau tinggi tu kait, kalau pokok rendah dia jolok. Dia jolok. Tu. Makna sekarang ni halus, panjang, megang tak ada. Malaikat jaga neraka di bawah, kait pula. Nak pergi jauh mana? Ada ni. Kemudian satu pandangan pula, titiang syirak ni ada dua jalan. Belah kanan sebelah, belah kiri sebelah. Ada dua jalan. Sebelah kanan yang melintasi adalah ahlus sa'adah, orang yang bahagia ahli syurga. Sebelah kiri ahlus syaqawah, ahli orang yang celaka, yakni orang yang ahli neraka. Ada pandangan yang menyatakan seumpama tu. Maknanya dia ada dua jalan.
Mana tiang ni ada dua jalan, kanan dan kiri. Yang bahagia dilalu kok sebelah kanan. Orang yang ahli celaka lalu kok sebelah kiri. Ahli sa'adah, orang yang ditakdirkan pada azal, orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Ahli syaqawah, orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang celaka, iaitu ahli neraka. Kok dalam hadis itulah, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Wa yu'maru bikatbi arba'i kalimat. Budak dalam kandungan ibu 4 bulan, diutuskan malaikat, fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan roh, wa yu'maru bikatbi arba'i kalimat, diperintahkan akan malaikat tulis 4 kalimah. Bikatbi rizkihi, tulis rizki. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi, pekerjaan dia. Wa syaqiyun aw sa'idun, celaka ataupun bahagia. Tulis siap dah. Budak yang lahir ni celaka ataupun bahagia. Hak celaka ni ahli neraka. Yang bahagia ni ahli syurga. Tulis siap-siap dah. Ketika budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Wasaqiyun aw sa'idun, orang celaka ahli neraka, orang yang bahagia ahli syurga. Orang yang takdirkan pada azal, orang yang celaka, maka kehidupan dianya kehidupan dengan perjalanan ahli neraka. Orang yang takdirkan pada azal, orang yang bahagia, maka kehidupan dia, perjalanan kehidupan dia, perjalanan amalan ahli syurga. Mana contoh ahli orang yang bagi oleh celaka? Yulhamu su'ada wa yuhmur ashqiya, kata Nabi SAW. Akan diilhamkan, dikurniakan ilmu pada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal, orang tu bahagia. Kalau Tuhan takdir pada azal, dia orang bahagia, Tuhan takdirkan jalan ilmu kepada dia. Walaupun tidak ada dalam perancangan dia pun. Tidak ada dalam perancangan dia pun, dia nak belajar ilmu agama. Tak ada dalam perancangan. Lepas pecing-pecing ni, nak berehat. Lepas pecing ni, nak berjalan. Nak berjalan lah. Sebab tak ada kerja dah. Duit banyak pula. Pecing boleh duit. Kemudian pula, boleh pula macam-macam imbuhan pula. Jadi perancangan dianya, nak ke sana ke mari. Lepas tu, nak main dengan cucu-cucu. Lepas tu, nak lebih kerat ke masjid lah. Tapi lebih kerat je, bukan nak masjid 5 waktu. Belajar. Tidak ada dalam plan apa? Plan dia panggil. Tak ada dalam plan dia, ada macam ni, tak ada. Tiba-tiba, kebetulan, pergi solat berjemaah. Solat berjemaah pun bukan 5 waktu pun. Pergi solat berjemaah, kebetulan ada orang mengajar. Tak ada ni. Yang kebetulan ni pula, dia tak pernah belajar pun. Kalau kita kata tak ada asah, payah. Tapi Tuhan bagi mudah ke dia. Ni. Tuhan mudah. Kalau kira, payah. Sebab dia tak ada asah. Bukan sekolah agama, dia tak ada. Dia sekolah menengah sains gitu je. Sekolah menengah biasa je. Orang cerdik. Orang kelulusan tinggi, kerja gaji besar. Mana dia tak pernah belajar. Belajarlah masa sekolah rendah tu. Ada bilangan tu, tak kira tu. Mana kalau sekolah menengah agama, mungkin ada lebih sikit. Tapi dia ada. Dia sekolah menengah biasa. Sebab dia orang asrama penuh.
Orang yang terpilih lah. Tapi duduk tu, tunggu mudah je ke dia. Lepas ada tu belajar je. Hok nak berjalan ke sana kemari, nak main dengan cucu tu, tak peduli dah. Fokusnya belajar. Tuan buka jalan gitu ke dia. Ada ni. Tuan akan ilhamkan jalan ilmu. Tuan akan buka jalan ilmu. Ni dalam hadis tadi tu. Wa syaqiyun aw sa'idun tu. Lepas tu hadis tu panjang lah. Sesungguhnya seorang kamu ni beramal dengan amalan ahli neraka, tidak adalah antara seseorang dengan neraka melainkan sasta, maka terdahulu ketetapannya dia ahli syurga, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia mati masuk syurga. Ini orang bahagia. Ada ni orang bahagia. Dahulunya dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia dengan neraka tu sasta je. Tapi Tuhan tetap pada azab dia orang bahagia. Akhirnya dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia mati dalam amalan syurga, dia masuk syurga. Mana amalan ahli neraka Akidah salah, semayang tapi ilmu, hati riak, wujud takabur, itu tu amalan ahli neraka belaka dah. Dah jahil fardu ain, dosa besar. Dosa besar tepatnya mana? Neraka. Semayang tak tinggal orang Terengganu kita ni. Tapi akidah macam mana? Semayang macam mana? Ada ni. Mana apa tu? Dengan neraka sasta. Tapi Tuhan menentukan pada azab dia orang bahagia. Dia beramal dengan amalan ahli syurga. Amalan ahli syurga ni bukan main berjemaah oleh waktu di masjid. Amalan ahli syurga ni beriman dan beramal soleh. Di antara amal soleh berjemaah di masjid. Tapi amal soleh berjemaah di masjid ni berjemaah dengan ilmu fiqh tasawuf comel. Itu dia amal soleh berjemaah. Tapi kalau mari berjemaah di masjid, akidah tak belajar, hukum hakam fiqh berjemaah pun tak belajar, berjemaah di masjid, riak, ujub, takabur, duduk di masjid jadi hantu. Hak ni bukan jalan ahli syurga, bukan. Ini jalan ahli neraka. Bukan menambahkan lagi neraka. Dulu dia, cara dia dengan amalan di neraka. Dengan amalan di neraka, akidah salah sembahyang tanpa ilmu, hati riak wujud takabur, buat kacau dalam masjid pula. Banyak mana untuk neraka? Banyak mana untuk neraka? Jadi hantu di masjid, tukang kucah di masjid. Bukan main masjid itu amal di syurga. Amal di syurga beriman, beramal soleh. Itu amal di syurga. Nak beriman fardu ain tauhid kena comel. Nak beramal soleh fardu ain fiqh tasawuf kena comel. Inilah dia amalan di syurga. Mati dalam amalan di syurga, masuk syurga dia. Sebab apa? Tuhan takdirkan dia pada azal orang bahagia. Tuhan buka jalan ilmu. Wa yuhamu asya' kata Nabi, akan dihalang ilmu daripada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal ahli neraka. Akan dihalang ilmu. Dia terhalang daripada ilmu dan dia menjadi penghalang kepada majlis ilmu. Bukan dia sahaja terhalang daripada ilmu, dia di penghalang pula kepada majlis ilmu. Ada orang ni dia terhalang dari ilmu, orang mengajar dia lari. Tapi tak kuasai. Nak belajar pun belajar tidak kuasai. Ada orang yang terhalang daripada majlis ilmu, dia tukang kaca majlis ilmu. Sebab apa? Nabi kata dah akan ditegahkan ilmu daripada mereka yang takdirkan pada azal orang yang celaka ahli neraka. Baik jahat, iman ta'ah, kufur maksiat, syurga neraka telah diqadak kalau pada azal mustahil berubah sama sekali bahagian masing-masing. Tuhan kehendak kebaikan, kebaikanlah. Tuhan kehendak kejahatan, kejahatan itu pada hakiki. Jadi mana tak dah sama ada bahagia ataupun orang tu orang yang celaka.
Jadi orang bahagia, dia meniti tiang-tiang sirat belah kanan. Orang yang celaka meniti tiang-tiang sirat di sebelah kiri. Orang celaka, orang yang bahagia, ahli syurga. Orang yang celaka, ahli neraka. Kesemuanya mesti lalu di atas siratul mustaqim. Semua akan lalu. Sebab syurga seberang sana. Para anbiya tak akan terima catatan amalan, tak ada hisab, tak ada mizan. Sirat kena. Sirat kena. Anbiya, nabi-nabi, orang masuk syurga tanpa hisab, mereka tidak akan menerima catatan amalan. Mereka tidak akan dihisapkan. Mereka tidak akan dimizankan. Tapi sirat, mereka kena lalu. Sebab apa? Sebab syurga seberang sana. Nak ke syurga, mesti lalu titiang sirat. Nak ke syurga, mesti lalu titiang sirat. Ni dengar orang mengajar seumpama ni, dia wak main, wak gurau. Dalam bab akidah, pakai raib ni, raib belakanglah ni. Ni tak boleh buat gurau main. Tak boleh gurau main ni. Dia gurau macam mana? Dah oleh kerana tiang-tiang sirat akan dibentang di belakang neraka Jahannam. Syurga seberang sana. Nabi-nabi pun akan melintasi. Mereka yang masuk syurga tanpa hisab pun akan melintasi. Sebab syurga seberang sana. Dia gua macam mana? Ni. Dia gua kedai kopi. Nak buat jahat, kena buat jahat sungguh-sungguh. Jangan buat jahat sikit-sikit. Kena buat jahat sungguh-sungguh. Buat jahat sungguh-sungguh macam Yahudi laknatullah tu lah. Tu buat jahat sungguh-sungguh lah tu. Gitu kali tau. Kena buat jahat sungguh-sungguh. Biar Tuhan marah sungguh-sungguh. Biar Tuhan gerang sungguh-sungguh. Tuhan nak marah sangat-sangat ni, sebab dia jahat sangat-sangat ni, Tuhan pun ambil, Tuhan pun nak capok dan neraka, telajak masuk syurga seberang sana. Dia gurau gitu. Dah dia dengar orang mengajar kan? Neraka dibentangkan tiang sirat, syurga seberang sana. Jadi bila dia buat jahat sungguh-sungguh, Tuhan nak marah sangat-sangat, Tuhan ambil dia, Tuhan capok dan neraka, telajak, terkuat, termasuk dalam syurga, dia kata. Ni yang main begini boleh rosak akidah. Dia buat Tuhan ni macam dia. Geram tengoklah, tengok ayam ke apa ke geram. Dia pun ambil batu, dia pun gandeng. Gandeng mungkin tak baling. Tak ada kena ayamnya. Kena cermin kereta Berapa? Dah geram sangat. Jadi baling tu kuat sangat, tak kena ayam, kena cermin kereta. Juga Tuhan macam gitu pun kali. Jahat sangat dia, Tuhan gerang ke dia, Tuhan ambil dia, Tuhan campur dalam neraka, terlebih kuat campur, akhirnya terpelanting masuk syurga. Sebab syurga seberang sana. Dia buat guram dia gitu. Kemudian dia buat Tuhan ni macam dia. Ni. Sebab apa? Fahamlah, syurga seberang sana sungguh. Tiang sirat akan dibentang di atas belakang neraka. Maka para anbiya yang akan masuk syurga akan melintasi. Akan melintasi tiang sirat, melintasi belaka. Mana syurga seberang sana. Iaitu sirat ni jambatan. Jambatan yang dibentang di atas neraka supaya dijemberang. Di jemberang, kalau kita tengok jemberang kepada syurga, sebab syurga sebelah sana, supaya dijemberang, dijemberang kalau kita tengok, ataupun supaya diseberangi gitu. Seberang-seberang tu lah tu. Kapung tu kan seberang baru. Seberang lah tu. Kenapa seberang? Ini menyeberangi. Sini supaya dijemberang kepada syurga.
Kemudian hak titiang syirak tadi tu memanglah rupa asal dia, jarak dia 1000 tahun naik, 1000 tahun tengah, 1000 tahun ala keturun. Tapi yang melintasi itu tak samalah. Yang melintasi tak sama. Ada yang melintasi itu apa? Sepantas kilat. Ada ni. Sepantas kilat. Mana apa ni? Lah gitu tau. Sepantas kilat, cepat. Ada yang seumpama berkenderaan, berkuda. Ada yang berjalan, ada yang merangkak. Macam-macam lah. Ada yang merangkak tu, ada yang apa? Ngesok panggil. Ada yang ngesok. Mana apa ni? Kelakuan yang tak sama. Yang melintasi tu. Yang melintasi tu kelakuan dia tak sama. Sepantas kilat, berkenderaan. Dia amalan belakalah tu. Di antara yang akan jadi kenderaannya adalah umpama khairat masjid tu akan jadikan kenderaan menitiapkan sirat ke syurga. Umpama binatang yang kita buat ibadah korban akan menjadi kenderaan bawa menitiapkan sirat. Kan biasa dengar tu kan? Ibadah korban, kelebihan ibadah korban. Mana binatang korban tu akan membawa orang yang melakukan ibadah melintasi titian sirat. Ibadah korban pula jangan duk reka lah pulaknya. Ada pula kata ibadah korban ni kalau kita ambil satu bahagian daripada 7 bahagian, tak ada jadi kenderaan lagi dia kata. Kena cukup 7 bahagian, seekor lembu barulah jadi kenderaan. Kalau gitu ambil kambing lalulah seekor, siap lalu dah. Dan ni lembu 7 bahagian. Satu bahagian tak boleh jadi kenderaan sebab tak cukup seekor. Kalau gitu ambil kambing lah dah. Ambil kambing mahal. Kan itu? Satu bahagian lembu dengan seekor kambing, mahal seekor kambing. Mahal seekor kambing. Dah, satu bahagian menjadi kenderaan dah. Bukan nanti nak 7 bahagian. 7 bahagian tiap tak tahu ambil bahagian. Tu lagi comel. Yang akan jadi kenderaan juga bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim akan dijadikan burung yang akan bawa melintasi titian sirat. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya kita nak meninggalkan maksiat, nak mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak meninggalkan maksiat, dosa besar jahil fardu ain, nak meninggalkan, tak ada daya upaya melainkan kesemuanya datang daripada Allah. Nak belajar ilmu fardu ain, sebesar-besar kewajipan, terutama fardu akidah, tak ada upaya melainkan semua itu datang daripada Allah. Ada ni. Nak meninggalkan maksiat, dosa besar jahil fardu ain, kalau tidak datang dari qada qadar Allah taufik hidayah, tak. Dosa besar jahil fardu ain dia ada je. Dosa besar akidah salah dia tak tahu je. Mari masjid buat amal sunat, imam apa tak tahulah. Tak sihat maknanya. Tak sihat. Mari masjid nak buat amal sunat, semayang fardu rumah boleh semayang. Berjemaah fadilah, bukan syarat sah semayang. Nak semai sunat, nak semai sunat. Lepas tu mengekali dosa besar jahil fardu ain, dosa besar akidah salah, dosa besar semayang tidak sah,
Dan sebesar riak wujud takabur. Nak main apa sebenarnya? Tak ada daya upaya. Kalau bahagian dia gitu, gitulah siapa ke mati. Hakiki dia gitulah. La haula wala quwata illa billah. Kita boleh meninggalkan maksiat dan sebesar jahil fardu ain. Boleh mengerjakan ketaatan yang besar, belajar fardu ain. Hak Tuhan belaka. Nak riak kok mana? Nak ujuk kok mana? Nak takabur kok mana? La haula wala quwata illa billah. Tak ada riak ujuk takabur. Hak Tuhan belaka kebaikan tu. Ini besar ni baca. La haula wala quwata illa billah. Disunatkan perbanyak. Baca la haula wala quwata illa billah ni. Disunatkan perbanyak. Bukan hanya ketika hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Bukan waktu je. Ni waktu je baca dah. Jawab azan dah baca la haula wala quwata illa billah. Kan orang tua-tua kan, apa-apa la haula wala quwata illa billah. Apa-apa la haula wala quwata illa billah. Nak marah pun la haula wala quwata illa billah. Budak ni nak kena nyakit ni. Tapi sebelum kata nak kena nyakit, la haula wala quwata illa billah. Nak kena nyakit budak ni. Memang disunatkan perbanyak. Tok bila panggil hayya 'alas solah tu, kita duduk dalam masjid, awal dia Tok Bila aja. Kita berjawab mana? La haula wala quwata illa billah juga. Kita ada masjid awal tu, hak Tuhan belaka bukan hak kita pun. Kena jawab mana? Tu bila kata hayya 'alas solah, kita berjawab, aku mayau ada mu lagi jawab gitu. Tak kita mayau ada dia kan? Ada. La haula wala quwata illa billah. Kalau kemah molek hak ni, tak ada lah riak, ujuk, takabur. Sebab apa? Hak diri kita semuanya daripada Allah Ta'ala. Akan dijadikan burung yang akan bawa melintasi titian sirat. Itu kata hak melintasi sirat ni tak sama. Ada yang sepantas kilat melintasi titian sirat. Ada yang seumpama angin yang kencang. Ada yang terbang seumpama burung. Ada yang melintasi seumpama kuda lomba, kuda yang laju. Ada yang melintasi tiang sirat dengan apa ni? Hunggah. Faham hunggah? Berlari laju tu lah. Hak kuda lomba laju lah. Dak ni bukan kuda lomba. Hunggah. Faham tak? Berlari laju. Ke hunggah maksud betul tak? Makna mentang syirak ni dalam keadaan hunggah. Dalam keadaan berjalan, ada hak hunggah, ada hak berjalan. Hunggah cepatlah sikit, kalau berjalan lambatlah. Tak sama kelakuan. Hak hunggah berlari lajulah. Hak kuda lomba, hak tu tak boleh nak lawang hak tu. Ke kuda dengan orang berlari laju tu kalau berlawan mana menang? Ada tak? Tak ada dalam video. Kuda laju sebelah. Mana ni? Apa? Usain Bolt apa tu? Hak lari laju tu. Kalau letak dua sebelah-sebelah tu, mana menang? Menang kuda dah. Kuda laju ni laju sungguh lah. Kuda lomba. Ada yang hunggah, ada yang berjalan, ada yang mengesok. Macam-macam. Ketika meniti titian sirat. Dan siapa ada amalan yang cukup, nescaya terus ke syurga dengan bahawa dia lepas meniti titian sirat. Dengan bahawa amalan itulah yang akan bawa dia melepasi titian sirat terus ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa amalan tidak secukup,
Dia jatuh ke dalam neraka. Dia orang beriman. Tapi dosa banyak, amalan tak cukup, dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Kalau orang kafir tak ada amalan. Orang kafir tak ada amalan. Buat baik sekalipun tidak ada pahala. Orang kafir tak ada amalan. Tapi walau macam mana pun, orang kafir tetap melintasi tiang sirat. Patutlah kita ni, sekalian manusia, walau kafir sekalipun, akan melintasi sirat, tapi melintasi macam mana, setakat mana, tak tahulah. Bandar ni. Hak masalah kata amal cukup, amal tak cukup, ni orang beriman. Orang beriman, tapi amalnya tak cukup, dosanya banyak, dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Yang akhirnya akan ke syurga Allah. Selepas dia duduk dalam neraka jahanam, sekadar dosa yang dia ada. Dia gitu. Amalan cukup, orang beriman. Amalan tidak cukup pun, orang yang beriman. Ini bicara berkaitan dengan titian sirat yang wajib kita i'tiqad, wajib kita berpegang di akidah, termasuk di dalam rukun iman yang kelima. Kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalam haud. Bukan telaga Kausar. Telaga Kausar itu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini haud, kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang wajib kita imani. Ni kena peringat ni. Dan wajib kita i'tiqad bahawa sekarang orang mukmin pada hari kiamat akan minum sekaliannya pada air kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni wajib i'tiqad juga ni. Dipanggil telaga haud. Bukan telaga Kausar. Telaga Kausar di dalam syurga. Di dalam syurga. Adapun telaga haud ni satu pandangan sebelum titian sirat, satu pandangan selepas titian sirat, sebelum masuk syurga. Ni di antara wajib kita i'tiqad. Kena ajar kepada anak-anak cucu kita. Sebelum titian sirat, orang yang beriman akan minum dahulu titian telaga haud. Orang yang beriman akan minum telaga haud ni, walaupun dijatuhkan neraka jahanam kemudian. Sebab akhirnya akan ke syurga. Adapun telaga Kausar dalam syurga betul-betul. Ini telaga haud ni. Di antara yang wajib kita i'tiqad, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada telaga kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil telaga haud. Bukan telaga Kausar. Kausar kita imani, tapi Kausar di dalam syurga. Telaga haud ni sumber airnya daripada telaga Kausar juga. Sebab ada setengah ulama mengatakan telaga Kausar ni, telaga haud ni selepas titian sirat. Ada setengah pandangan. Ada setengah pandangan mengatakan sebelum titian sirat. Tapi tempat di mana, patut ulama berbeza pandangan. Yang pentingnya kita i'tiqad yang akidah kita bahawa ada telaga haud bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena peringat ni. Sebab ada jugalah berkait dengan akidah yang kurang diceritakan kepada kita. Kausar, inna a'tainakal kausar. Itu dah ayat Quran hak tu. Ini hak telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada hadis yang sahih. Adapun telaga Kausar itu dalam ayat Al-Quran. Telaga Kausar kita wajib imani, telaga haud kita wajib imani. Wajib beriman ada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.